Perdana Menteri Malaysia Anwar mengumumkan bahawa kerajaan akan menubuhkan jawatankuasa khas untuk mengikuti janji pelaburan bernilai 170 bilion ringgit Malaysia yang ditandatangani dengan syarikat-syarikat Cina. Perwakilan bagi syarikat automotif Geely Holding dan syarikat petrokimia Rongsheng Petrochemical akan melawat Malaysia pada bulan Mei untuk mengikuti butiran pelaburan. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Geely telah memutuskan untuk menyertai projek lembah teknologi tinggi automotif (AHTVEF) di Tanjung Malim, Perak dengan jumlah pelaburan awal sebanyak 20 bilion ringgit Malaysia dan jumlah keseluruhan pelaburan yang dijangka mencapai 320 bilion ringgit Malaysia. Rongsheng Petrochemical pula akan meningkatkan pelaburan projek petrokimia di Pengerang, Johor dengan jumlah pelaburan yang dijangka mencapai 80 bilion ringgit Malaysia. Anwar berkata bahawa selain daripada menubuhkan jawatankuasa khas, beliau dan menteri-menteri juga akan berbincang dengan kerajaan negeri Perak dan Johor secara langsung jika perlu untuk memastikan pelaksanaan projek pelaburan berjalan lancar. Anwar melakukan lawatan rasmi pertamanya ke China dari 29 Mac hingga 1 April selepas dilantik sebagai Perdana Menteri. Pada 31 Mac, beliau mengadakan mesyuarat tertutup dengan pemimpin-pemimpin syarikat China dan kemudian mengumumkan pada Forum Perniagaan Malaysia-China bahawa 19 memorandum persefahaman pengetahuan dagangan telah ditandatangani antara syarikat-syarikat dan pertubuhan-pertubuhan dari kedua-dua negara, dengan jumlah pelaburan yang dijanjikan oleh China kepada Malaysia sebanyak 170 bilion ringgit Malaysia, iaitu jumlah pelaburan yang tertinggi yang pernah dijanjikan oleh syarikat-syarikat China. Malaysia merupakan sebuah negara membangun sederhana yang bergantung kepada perdagangan untuk pembangunan negara. Malaysia menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara jiran dan negara-negara besar di dunia dan menggunakan perdagangan untuk mempromosikan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan, yang merupakan satu perkara yang tidak salah. Namun, tahun ini merupakan ulang tahun ke-10 penubuhan hubungan strategik menyeluruh antara Malaysia dan China. Walaupun Perdana Menteri bersumpah bahawa hubungan dua hala harus lebih baik daripada sebelumnya, Malaysia dan China tidak mengeluarkan sebarang kenyataan bersama mengenai peningkatan hubungan antara dua negara. Hanya ada memorandum persefahaman bernilai 1,700 bilion yang diumumkan. Terlepas dari maksud tersirat dalam memorandum persefahaman kerjasama, iaitu pelaburan langsung China yang berpotensi tetapi tidak tentu akan berlaku, jika semua komitmen pelaburan dalam masa 5 tahun akan ditepati, jumlah pelaburan tahunan ialah 34 bilion RM. Ini memang cukup besar berbanding dengan jumlah pelaburan China di Malaysia dalam beberapa tahun yang lalu, iaitu hanya 34.9 bilion RM dari tahun 2018 hingga 2022. Oleh itu, ia setara dengan 1 tahun pelaburan di Malaysia. Walau bagaimanapun, keputusan pelaburan China di luar negara berasaskan keperluan operasi dalam syarikat, dipengaruhi oleh situasi dalam negara China dan juga bergantung kepada penyebaran perniagaan syarikat penerima bantuan, polisi dan peralatan asas yang memadai di negara penerima bantuan. Oleh itu, ia tidak hanya bergantung kepada daya tarikan Perdana Menteri satu negara sahaja. Sebagai contoh, dalam 19 memorandum persefahaman, jumlah potensi pelaburan tertinggi adalah daripada Geely Holding Group, iaitu 35 bilion RM. Yang menandatangani perjanjian bersama DRB Headcom untuk bekerjasama dalam pembinaan Pusat Teknologi Tinggi Automotif di Tanjung Malim. Pusat Teknologi Tinggi Automotif di Tanjung Malim bermula dan berkembang pesat semasa zaman Perdana Menteri terdahulu, Muhyiddin, dan melihat kejayaannya semasa zaman Perdana Menteri terdahulu, Sabri Yaakob, sebelum akhirnya disaksikan dalam Forum Perdagangan Malaysia-China di Beijing oleh Perdana Menteri sekarang, Anwar Ibrahim. Jadi, siapakah yang layak dipuji atas sumbangan 35 bilion RM dari jumlah 1.7 RM trilion dalam perjanjian memorandum persefahaman? Adakah ia disebabkan oleh Muhyiddin yang sedang menghadapi tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram? Adakah ia disebabkan oleh Sabri Yaakob yang kurang karisma? Atau adakah ia disebabkan oleh Anwar yang mahir dalam berucap? Tidak ada yang benar, tetapi ianya adalah hasil daripada dasar dan arah pembangunan berterusan di sepanjang kerajaan yang berbeza,
dan juga keupayaan untuk melaksanakan pelaburan dalam negeri yang berpotensi menjadi wang yang sebenar. Untuk membantu syarikat Malaysia memasuki pasaran antarabangsa, prosedur pelaburan perlu dipermudahkan dan bukan hanya untuk pelaburan China sahaja, kerana kepentingan pelaburan asing lain juga sama pentingnya. Pada tahun lalu, jumlah pelaburan keseluruhan Singapura adalah 432 bilion RM, Belanda 427 bilion RM, Amerika Syarikat 439 bilion RM, pelaburan dari Jepun pula mencapai 234 bilion RM. Malah, jumlah pelaburan asing dari negara-negara barat demokratik pula adalah sebanyak 2,248 bilion RM, yang mewakili 81% daripada jumlah pelaburan asing keseluruhan Malaysia pada tahun lalu. Selain itu, hubungan perdagangan dan ekonomi Malaysia-China pada masa depan sepatutnya tidak hanya berhenti pada jumlah pelaburan yang dibawa balik ke Malaysia, tetapi perlu memberi tumpuan kepada kemudahan pelaburan Malaysia di China dan melalui rangkaian RCEP, memperdalam akses pasaran untuk perniagaan kecil dan sederhana Malaysia di China, membuka saluran untuk syarikat Malaysia untuk merentasi sempadan ke luar negara. Lebih-lebih lagi, kerjasama dalam projek kali ini berfokus kepada sektor tradisional seperti infrastruktur, industri dan mekanikal, sementara kerjasama dalam sektor teknologi keuangan, kecerdasan buatan, industri permulaan dan ekonomi digital tiada disebutkan. Namun, sektor-sektor ini sebenarnya merupakan kelebihan China dan juga gambaran masa depan ekonomi Malaysia yang ingin dilibatkan. Jika Malaysia ingin memajukan kerjasama dalam inisiatif Belt and Road, ia perlu lebih daripada sekadar mempelawa pelaburan China sahaja, tetapi juga membolehkan pelaburan Malaysia ke luar negara dan membina kerjasama strategik yang sama rata dengan syarikat China. Malaysia juga perlu memperkukuhkan mekanisme penyelesaian perdagangan dua hala untuk syarikat Malaysia dan China. Mungkin yang lebih penting, kerajaan Malaysia perlu memperbaharui pemahaman mereka terhadap keadaan perdagangan serantau dan antarabangsa. Kesedaran demokrasi Malaysia dan China berbeza. Ketetapan jalinan takdir manusia antara Malaysia dan Presiden China, Xi Jinping, adalah perkara yang sama sekali berbeza. Yang terakhir ini adalah rangkaian teori China untuk memulihkan semula ketertiban antarabangsa, mengurangkan pengaruh Amerika Syarikat, dan menubuhkan kerangka pemerintahan China. Malaysia telah dibina dan berkembang di bawah ketertiban antarabangsa bebas yang dipimpin oleh Amerika Syarikat. Ideologi dan kerangka politik ekonomi antara China dan Amerika Syarikat mempunyai perbezaan besar. Adakah kita mempunyai kesedaran strategik yang mencukupi dan bersedia menghadapi perlanggaran ketertiban antarabangsa? Jalinan takdir manusia menekankan ada saya di dalam kamu, ada kamu di dalam saya. Dengan kata lain, dasar dalaman negara anda, di bawah hubungan ekonomi dan perdagangan yang kuat, akan mempengaruhi pembangunan dan kestabilan dalaman negara saya. Dalam keadaan ini, adakah prinsip Westphalian untuk tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri setiap negara masih sesuai? Bagaimana negara kita hendak menghadapi pertentangan antara kedaulatan politik dan globalisasi ekonomi, terutamanya kesedaran Malaysia dan China terhadap politik demokrasi berbeza secara drastik? Menghadapi perbezaan dengan serius, mengekalkan kedudukan diplomatik, dan bukan hanya mengambil kira faedah perdagangan semata-mata, adalah asas untuk mendorong kerjasama yang jujur antara kedua-dua belah pihak. Jangan biarkan ia merugikan kepentingan Malaysia. Jika tidak, sebagai Singapura, satu-satunya negara Asia Tenggara yang terlibat dalam sanksi Persekutuan Barat terhadap Rusia dan memahami pembelian kapal selam nuklear oleh Australia, ia tidak akan dapat meningkatkan hubungan dua hala dengan China kepada kemitraan proaktif dan berkualiti tinggi yang menyeluruh. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.